أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العظيم ورسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي والأسئلة أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ومن يذكر وإلى أولي الألباب ربنا زدنا علما نافعا وزقنا فهم النبيين والإلهمنا الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah kini dan selama-lamanya di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita pada malam ini dapatlah kita murajaah bersama-sama bagi sambungan kuliah kita yang semalam, iaitu semalam kita membincangkan tentang perkara-perkara yang diisyaratkan wuduk, kemudian perkara-perkara yang membatalkan wuduk, kemudian hadas kecil, hadas besar. Maka hari ini kita sambung tentang masih lagi dalam berkaitan dengan wuduk, iaitu sapu di atas dua kuf, dua stokin dan juga balutan dua kaki. Maka di sini sebenarnya Islam itu menegaskan ataupun Islam itu memberi rukhsah, keringanan kepada setiap manusia yang mengalami akan fasa ini. Apakah yang dikatakan dengan kuf? Sehingga kan baginda Nabi kita SAW, dia pernah melakukan ataupun mengambil wuduk dengan kuf ini. Maka kita tengok pengertian kuf dan hukumnya. Pertama sekali kita kena tahu kuf tu apa. Kuf ialah kasut yang menutup dua buku lali yang diperbuat daripada kulit. Kuf ialah kasut yang menutup dua buku lali yang diperbuat daripada kulit. Itu maksud kuf. Maksudnya kalau hari ini kalau kita pakai kasut kulit tetapi dia tidak menutup dua buku lali, dia bukanlah dipanggil kuf. Selalu kalau kita tengok orang-orang musim sejuk kan, dia pakai sampai ke atas dekat sampai separuh betis. Inilah yang dipanggil kuf. Maka dalam isu mengambil wuduk di atas kuf ini, menyapu di atas dua kuf diharuskan kepada lelaki dan perempuan dalam semua keadaan dengan syarat tertentu. Ia mendapati ataupun menepati membasuh seperti dua kaki. Maka dalil diharuskan menyapu di atas dua kuf ialah hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajdi radhiyallahu anhu berkata yang bermaksud, aku melihat Rasulullah SAW. Dia membuang air kecil, kemudian dia mengambil wuduk dan menyapu di atas kufnya. Maka ini adalah riwayat daripada Bukhari dan Muslim. Membawa maksud, dia nampak Rasulullah ini buang air kecil. Lepas tu Rasulullah terus ambil wuduk. Tetapi ambil wuduk ya, sebagaimana kita tahu, ambil wuduk kenalah membasuh kedua kaki kita. Tetapi Rasulullah dia tak basuh. Rasulullah hanya membasuh kakinya tanpa membuka kuf tersebut. Kuf ni senang ceritalah kasut kulit yang sampai pada betis ataupun kasut kulit yang melebihi daripada buku lali kita. Itu dia panggil kuf. Maka Rasulullah buat apa? Sampai dia basuh je muka, tangan, sebahagian kepala, kemudian sampai kat kaki, Rasulullah tak buka pun kasut Rasulullah SAW. Lalu dia letakkan dekat air, dia cuci. Dia cuci macam ni, dia cuci macam ni. Itulah yang dipanggil kuf. Tetapi untuk melakukan perbuatan tersebut, dia ada syarat-syaratnya. Apakah syaratnya? Ni kita kena tengok. Diharuskan sapu di atas dua kuf dengan 5 syarat. Makna bukan sewenang-wenangnya lah. Contoh kita hari ni pergi kerja ataupun nak pergi berjalan kat pavilion, contoh trend kan sekarang. Lepas tu kita pun nak pakailah kasut kulit yang melebihi buku lali. Tidak melayakkan kita untuk membasuh kaki kita itu sehingga tidak perlu membuka kuf. Dia ada syarat. Mari kita tengok ada 5 syarat dia. Yang pertama, memakai kuf dalam keadaan berwuduk.
Maka daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, aku bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam mengambil wuduk, aku tunduk membongkok untuk mencabut dua kuf baginda. Ini bagaimanakah yang kita boleh tengok para sahabat Nabi ini berkhidmat dengan Rasulullah. Sehingga kan kasut Rasulullah pun mereka nak buka. Kerana ada rahsia ataupun ada banyak fadilat apabila kita ni berkhidmat dengan kedua. Pertama ibu bapa lah. Itu memang kita semua tahu. Ataupun kepada guru-guru kita. Dia hikmat dia sangat besar. Boleh jadi yang pertamanya, berkhidmat dengan guru ini mudah memberikan kefahaman terhadap apa yang kita pelajari. Itu yang pertama. Yang keduanya, berkhidmat dengan guru ini dapat melenturkan keegoan kita, kesombongan kita. Banyak lagi lah ganjaran yang bagaimana kita nak tahu tentang berkhidmat. Lalu baginda Rasulullah SAW dia kata, biarkan sesungguhnya aku memakai kedua-duanya dalam keadaan bersuci dan wuduk. Maka baginda Rasulullah SAW menyapu di atas keduanya. Ini adalah daripada hadis Bukhari dan Muslim. Berbilang 203 dengan 274. Maka kita tengok dekat sini, yang di mana kalau kita, contohlah kalau kita, semalam kita ada cerita tentang kalau kita nak pergi musafir, kita nak pergi ke negeri-negeri yang sejuk, negara-negara yang sejuk, yang memerlukan kita pakai kasut sejuk. Syaratnya yang pertama, sebelum kita pakai kasut tersebut, hendaklah kita ada wuduk. Ini syarat dia. Lepas dia kita pakai, lepas tu kita buang air, buang air contoh. Ataupun kita ini buang angin yang melakukan perkara-perkara yang membatalkan wuduk kita, maka bolehlah kita mengambil wuduk tersebut dengan tidak membuka kuf kita tadi. Itu syarat yang pertama. Maknanya kita kena tahu sebelum kita ambil wuduk, sebelum kita pakai kuf, kita kena ambil wuduk. Okey, soalan. Bagaimana pula kalau sebelum kita pakai kuf tu kita tak ambil wuduk? Adakah boleh kita mengambil wuduk waktu pakai kuf tu? Kan? Kita hanya memakai ataupun tak membuka kita punya kuf tu, kita pakai je. Boleh ke tak boleh? Rasa-rasa. Kena buka. Jawapannya kena buka. Hantar kasut dia pusing cari pampers pergi kat keramat permai depan tu. Okey, kena buka. Maksudnya saya kata tak boleh lah kot. Ni jawab soalan ni cakap orang lain ni. Mana saya nak cari ni. Okey, memang tak boleh. Maknanya syarat yang pertama, perlulah kita mengambil wuduk, barulah kita pakai kuf. Tapi kalau kita tak ambil wuduk dalam keadaan yang sejuk, pergilah negara-negara sejuk ni, ambil wuduk, tidak membenarkan untuk kita. Maknanya kena buka juga kuf, ambil wuduk seperti biasa. Okey. Yang kedua, kedua-duanya menutup semua tempat yang wajib dibasuh pada kaki, pada dua kaki. Maksudnya, kuf kita tu menutupi sehingga ke buku lali, lebih pada buku lali. Itu syarat dia lah yang kita bincangkan tadi. Yang ketiga, kedua-dua menutup dua buku lali dan menghalang dari sesuatu dari masuk air kecuali di tempat jahitnya. Maknanya kuf tersebut mestilah, dia tak boleh kita pakai kuf tu, kan? Ataupun kasut kita tu, dah lah sampai buku lali. Kulit pula berlubang-lubang lah, corak-corak. Pun tak boleh. Maknanya dia mesti menutupi semua. Dan yang keempat, kedua-dua kuf itu suci kerana tidak sah sapu di atas najis atau yang dah terkena najis. Kita tahu, sebelum kita pakai kuf ataupun pakai kasut tersebut, pastikan kita punya kasut itu dalam keadaan yang bersih dan suci daripada najis. Najis ni kadang-kadang dekat atas memang tak ada. Tengok pada bahagian tapak. Ketika kita basuh tu, adakah kita perlu membalikkan tapaknya? Contohnya kita basuh ni kaki kan, sarung bawah ni adakah nak terbalikkan? Sebenarnya tak perlu.
Tapi kalau kita kata logik akal ialah bawah ni lagi kotor daripada atas kan. Maksudnya begitu. Sebab itulah Saidina Ali dia pernah cakap bahawa andai Islam ini kita nak fikirkan hukum hakamnya melalui akal, maka ianya semua tidak wajar. Kalau kita fikir logik akal lah, kita kata baik basuh bawah, bawah ni banyak tempat kita pijak, mungkin kotor, kena najis. Tetapi dalam hukum, sebab itulah kita kata agama ini adalah sesuatu yang kita tak boleh nak fikir ataupun kita tak boleh nak pertikaikan. Inilah antara bab-bab, khususnya bab wuduk. Macam semalam kita cerita, batal wuduk sebab buang angin, terkentut ataupun kita batal kan, batal antara bersentuhan. Tapi kenapa ambil wuduk? Kenapa perlu kita nak basuh tangan semua? Maka ianya adalah sesuatu yang kita tak boleh nak pertikaikan. Itulah dia. Dan yang kelima, kedua-duanya kuat, kukuh dan boleh tahan perjalanan 1 hari 1 malam. Apa yang kuat? Bukan tubuh badan. Tetapi kita ni, kuf kita ni kuat. Bagi orang yang bermukim dan 3 hari 3 malam bagi orang yang bermusafir. Sebab tu dia ada syarat. Pertama, boleh tahan dalam perjalanan 1 hari 1 malam bagi orang yang duduk dekat situ. Di suatu tempat macam kita hari ni kan, 1 hari 1 malam. Kalau bermusafir, dia bertahan selama 3 hari 3 malam. Ini antara syarat-syarat bagaimana kita ini nak mengambil wuduk dengan menggunakan kuf tanpa kita buka kuf tersebut. Tapi Ustazah, Ustazah, saya pernah tengok askar Arab tu lah dekat Masjidil Haram. Dia ambil semayang, dia pun basuh kuf macam tu je. Itu bagi orang yang pakaian seragam. Itu soalan bagus satu. Pakaian seragam. Contoh, polis kan. Dia kan kalau kita tengok dia nak ikat dia punya tu, bukan ambil masa seminit dua tu, berminit-minit. Sehingga kan kadang-kadang kalau dia buka tu, mengambil masa sangat panjang. Maka diberikan rukhsah keringanan terhadap dia untuk dia hanya membasuh. Maknanya dia ambil pada peringkat ini. Maknanya dia boleh bertahan selama 1 hari 1 malam kuf tersebut. Dia ambil rukhsah ni lah. Contohnya kalau kita tengok polis. Kalau kat Malaysia ni tentera. Yang pakai kasut yang sampai ke atas tu kan. Kita tengok dia ambil wuduk macam tu dia sapu. Tapi syarat dia mesti ikut syarat yang pertama, dia wajib ada wuduk sebelum dia pakai kuf. Okey. Kemudian kita tengok itu lepas pada syarat, masa menyapu di atas kuf. Kuf kan, kasut dia tu. Masa menyapu di atas kuf bagi orang yang bermukim 1 hari 1 malam dan bagi orang yang bermusafir 3 hari 3 malam. Ini masa. Yang tadi yang kita dah cerita tadi. Dan bagi orang yang menyapu dalam masa bermukim, kemudian dia bermusafir, dia duduk dekat sini, lepas tu dia terus pakai kasut tersebut, lalu dia pergi pula musafir. Maka masanya juga 1 hari 1 malam juga. Begitu juga kalau dia mula menyapu semasa musafir. Kemudian dia bermukim sama juga. 1 hari 1 malam. Ini masa. Ini jaranglah saya rasa berlaku kepada kita. Okey, so bagaimana kita nak kira ataupun bagaimana kita nak tengok masa kita mula mengira? Dia mulakan daripada dia berhadas selepas memakai 2 kuf. Dia tak boleh pakai satu pula. Saya memang suka Ustazah pakai sebelah lain. Tapi kita ambil dua-dua. Satu tu kuf tu sampai kat buku lali, satu lagi dia bawah. Ini style. Pun tak boleh. Maksudnya dia ada syarat untuk menerima rukhsah. Contohnya, apabila dia mengambil wuduk semasa subuh, kemudian dia memakai 2 kuf. Sampai bila dia boleh guna rukhsah tersebut? Rukhsah yang dia boleh basuh atas kaki, hanya basuh pada kuf dia. Maka, gini contoh katalah dia start 8 pagi. Maka pada jam 8 pagi lah dia bermula dengan rukhsah tersebut. Dia dah pakai 8 pagi, bermulalah kira 1 hari 1 malam. Maknanya on the spot. Dia tak kira kena keluar. Macam kadang-kadang kita solat jamak, kita kena keluar daripada kita punya tempat ataupun apa. Tak. Tetapi bagi kuf ini, dia 8 pagi dia pakai dan dia mula 8 1 minit dia berhadas. Belum keluar rumah lagi. Dah boleh.
Tetapi dia ada mengikut kepada syarat-syarat dalam mengharuskan dalam perkataan untuk menyapu 2 kuf. Ini kalau kita nak tengok lah. Pukul 8 pagi kita ambil wuduk, 8 minit kita pun pakai kuf sampailah ni. Okey, kita keluar je rumah sampai dia dekat mana? Dekat Petronas, Allah dah batal wuduk. So kita boleh ambil wuduk dah. Kuf tadi perlu buka? Tak perlu buka. Maknanya dia terus on the spot untuk digunakan. Dia tak perlu keluar daripada kawasan ataupun tunggu setengah jam yang pertama ataupun tunggu 3 jam. Tidak. Maka masa kalau dekat sini maka pada jam 8 pagi lah ataupun bermulanya dia memakai kuf, dia dah boleh menggunakan ruksah tersebut. Okey, cara menyapu 2 kuf yang wajib ialah menyapu sedikit sebelah atas. Atas kuf kita tu, maksudnya atas kasut kita, dan tidak memadai untuk kita sapu kat bawah. Ni yang tadi kita cerita tu. Maknanya kita sapu kat atas. Ustazah, kalau kotor sebenarnya lebih bawah kan. Dan bila kita, ni air, kita curah air tu kan, dia mengalir ke atas. Kadang-kadang bawah ni tak kena pun. Tetapi dia dah memadai. Ini maksud dia. Tak perlu kita nak terbalikkan kasut kita ataupun kita sengetkan kaki kita untuk basuh. Tetapi kita kena tengok, dia kata dan tidak memadai jika disapu di sebelah bawah. Disunatkan sapu sebelah atas dan bawah dengan meletakkan jari tangan kanan. Ini sunat, bukan wajib. Wajib kita alirkan jari. Ini adalah yang dikatakan benda yang kalau maknanya kita alirkan air tu pun dah sah dah. Tetapi disunatkan kalau kita nak lebih yakin adalah guna tangan kanan, kita kembangkan tangan kita lalu kita gosok. Gosok di hadapan kaki sebelah atas dan jari tangan kiri duduk di belah bawah. Ada macam ni. Maknanya kita gosok dia. Bukan maksudnya belah kanan, maknanya sekali. Kemudian dijalankan dengan tangan kanan ke belakang, bawa balik ke belakang dan tangan kiri ini patah balik ke depan. Maksudnya dia macam ni, patah balik. Macam itulah cara dia. Itu untuk kuf. Yang kedua, sapu di atas stokin. Ini bukan stokin kita yang kita duk pakai ni. Ini ruksah ini turun kepada orang yang pakai stokin tebal. Yang tinggi tu kan. Selalunya ruksah ini dia jatuh kepada dalam keadaan yang terlalu sejuk. Macam mana ni nak ambil wuduk kan. Sebagaimana harus disapu di atas 2 kuf, begitu juga disapu dengan atas stokin. Syarat dia stokin itu mestilah tebal. Yang kedua, pertama tebal. Yang kedua, dia tak nampak kulit. Dan yang ketiga, tidak dapat ditembusi air. Apa yang tak dapat tembus air? Stokin tersebut. Kerana Rasulullah SAW mengambil wuduk dan menyapu 2 stokin dan 2 kasutnya. Ini maknanya apabila pakai stokin dan juga pakai kasut kuf. Yang ketiga, sapu di atas 2 balutan kaki. Apa maksud 2 balutan kaki? Harus menyapu di atas balutan yang menutupi 2 kaki kerana sejuk atau kerana sakit berkaki ayam atau kerana luka atau sebagainya. Maka dibenarkan ke atas kita untuk kita menggunakan ruksah tersebut. Just sapu dia dekat atas. Tetapi walaupun kita ini dalam perkara tersebut yang menghalalkan tentang wuduk menggunakan kuf ataupun stokin tebal ataupun balutan kaki, tiga-tiga ini juga dia ada perkara yang boleh membatalkan sapuan tersebut. Bukan ikut syarat dia. Tadi dia ada syarat. Lepas tu dia ada cara dia. Dan kemudian dia ada juga perkara yang boleh membatalkan. Yang pertama, kita tengok apabila berlaku perkara yang membatalkan wuduk. Ni semua tahulah. Kedua, dia membuka kedua-dua atau salah satu daripadanya. Buka dua-dua kasut, maka terbatal lah. Maknanya tak boleh lah. Maknanya buka, lepas tu batal lah untuk sapu. Dia bukan main buka pakai, tidak. Sebab tu dia ada masa. 1 hari, 1 malam. 3 hari, 3 malam. Kuf tersebut yang digunakan untuk kita mengambil ruksah atau keringanan dalam mengambil wuduk. Yang ketiga, habis tempoh sapu iaitu 1 hari, 1 malam bagi yang bermukim. Dia duduk kat sini 1 hari, 1 malam.
Bermukim ni makna orang yang berpenduduk tetap. Dah habis masa. Selesai lah. Dia tak boleh sambung pula hari kedua. Tak boleh pula sambung hari ketiga. Tu dia tak boleh bagi orang yang bermukim. Tetapi bagi orang yang bermusafir, tak boleh lebih daripada 3 hari 3 malam. Apabila terbatal sapu dengan sebab berlaku perkara yang kedua atau perkara yang tiga, tetapi wuduknya masih belum terbatal, dia boleh membasuh dua kakinya dan memakai semula kufnya jika dia mahu. Maksudnya, dia wuduk tak batal lagi. Dia boleh terus pakaikan kuf dia tersebut. Tetapi apabila wuduknya terbatallah dia punya ruksah terhadap untuk mengambil wuduk tadi. Keempat, berlaku perkara yang mewajibkan mandi. Ini semua orang tahulah. Mewajibkan mandi, maka secara automatik walaupun dia pakai kuf, syarat dia adalah untuk dia mengambil wuduk seperti biasa. Syarat yang mewajibkan mandi ni, kalau perempuan kita tahu lah, haid, nifas, janabah, wiladah, keluarnya air mani, berjima. Kalau lelaki, kita tahu. Maka teruslah untuk perlu ditanggalkan kuf tersebut walau apa saja cara keadaan sekalipun. Tak boleh Ustazah, sejuk sangat ni Ustazah, kena juga buka. Okey, so jelas bahagian kuf ni saya rasa kita tak berhadapan lah. Mungkin mereka yang berhadapan adalah golongan-golongan yang beruniform. Yang kena pakai kasut kadang-kadang askar sampai ke atas, ni kena pakai ketat-ketat. Dia tak boleh pakai longgar-longgar. Kemudian dia tak boleh nak kejap buka, kejap tutup sebab dia mengambil masa. Okey. Okey, wuduk bagi orang yang berbarut. Berbarut ni bermaksud orang yang barut di tempat luka untuk menjaga daripada kekotoran supaya segera sembuh. Contohnya orang yang patah, kan dia balut pakai simen. Ataupun luka yang memerlukan dia perlu balutan. Balutan dekat tempat yang kena ambil wuduk. Ni kan kita tengok contohnya di tangan, contohnya di kaki, tempat-tempat yang wajib anggota wuduk. Maka kita tengok macam mana. Pertamanya, dia wajib ke atas dirinya. Contoh, kita ni katakanlah patah tangan. Contohlah patah tangan perlu simen. Apa yang perlu kita buat? Saya ni kena ambil wuduk dulu sebelum dipasangkan simen. Syaratnya sama seperti kuf tadi. Tapi Ustazah, saya tak ambil wuduk. Doktor terus dia pasang. Tak sempat saya ambil wuduk. So macam mana? Okey, ruksah tadi boleh. Kita boleh juga kalau bersimen tangan ni, sapukan je di atas. Boleh. Tetapi wajib ke atas dirinya untuk qada solat. Sebab dia tak ada wuduk. Itu sebab dia ada syarat tadi. Kadang-kadang kita pun terlepas pandang dekat sini. Sebab itu kadang-kadang kita tengok orang yang luka kadang-kadang memerlukan barut di tempat yang patah atau tempat luka itu kadang-kadang ianya perlu untuk dibarut, maka wajib ke atas dirinya tiga perkara. Membasuh di tempat yang selamat daripada anggota yang patah ataupun luka. Tempat yang paling selamat. Okey, sini sampai sini bersimen. Sini anggota yang ternganga. Wajib tak untuk ambil wuduk? Ambil. Yang tampal-tampal ni sini je. Dia tak boleh, okey tampal sini je lah, sini tak payah. Hujung siku pun tak payah. Tak. Makna anggota ini termasuk juga kepada semua anggota wuduk. Sapu di atas balutan atau barutan kesemuanya. Maka kita tengok. Saya katakan kita luka tu tak boleh kena air. Kita tayamum dulu baru buat apa? Buat simen tu boleh tak? Kalau dalam keadaan mudarat untuk kena air. Itulah. Kalau itu boleh. Dah sekali tayamum lah. Tetapi kita selalu tertinggal apa tau. Kadang-kadang kita kata, simen je, simen terus. Kena pula simen 3 bulan. Takkan tak solat 3 bulan? Itulah. Maksudnya, penting bagi kita adalah kita kena ada ilmu. Ya. Terlupa sangat. Tak boleh Ustazah, lupa. Dah sakit sangat. Doktor pasang simen, takkan nak buka dulu. Sebab tu wajib atas kita kena ada ilmu. Boleh. Kita boleh sapu. Qada solat. Itulah yang menjadi kesukaran. Tapi masa pasang takut kita pengsan tak? Doktor lah kena ada ilmu. Doktor ataupun orang-orang sekeliling kita maka sebab kita kadang-kadang kita buat simen tu kita tak sedar pun ada.
Betul. Selalunya dalam keadaan tak sedar lah. Sebab tu ada kepentingan. Yang ni pun saya rasa macam, uish, rupanya macam ni Kita pun tak berapa mahir kan. Ustazah, Ya. kalau kita wudukkan orang tu, kalau orang tu tak sedar, kita wudukkan dia, lepas tu bawa pasang Boleh. semen. Boleh. Okey. Yalah. Ini doktor kena belajar ni. Doktor. Saya pun macam ni kan bila saya belajar, uish, ya juga Sebab wajib kodok solat bagi berlaku apa perkara ataupun balutan tak suci. Ni pun tak boleh tak? Habis tu kita wajib qada, lepas tu masa kita dalam wad pun kita kena semayang jugalah, semayang hormat waktu je lah. Ya. Ini benda-benda yang kadang-kadang kita mudah terlepas pandang. Sebab tu bagi yang tak tahu tak apalah, mungkin Allah maafkan. Bagi kita yang dah tahu ni sedikit ilmu. Itulah. Okay. Okey, bilakah boleh dimulakan masa tersebut untuk sapu? Lepas saja dia memakai, itu kita tahulah. Dia terus on the spot boleh guna. Okey, tadi kita cakap kalaulah dia ini tak boleh sapu di atas balutan, maka bertayamum sebagai ganti basuh pada yang sakit ketika sampai rukun wuduk pada tempat yang sakit. Maksudnya tadi macam cakap kan, macam mana ni? Tak boleh langsung tangan ni, memang kalau kena air mau menjerit. Tayamum pada tempat tersebut. Sebab Tapi tu Ustazah, kalau tempat yang bukan tempat wuduk, macam kita dekat perut ke apa tu tak perlu. tak payahlah perlu. kan. Macam Okey. tangan pun kat atas ni ke. Ya, sebab tu kita kena tahu dalam bab macam ni, bila dia turunnya ruksah ataupun mudarat, bagaimana perlu meringankan, kita perlu ambil yang wajib saja. Dia tak payah nak ambil yang perkara-perkara yang sunat. Contoh yang wajib kita tahu membasuh muka, tangan dan juga sebahagian kepala dan kaki. Tu je. Ini yang wajib. Janganlah kita nak sibuk telinga pun nak cuci. Tak. Maksudnya bila tiba saat mudarat dan juga diturunkan ruksah, cukup sekadarnya. Tapi bila dah tak boleh sangat, maka bertayamunlah di atas tempat yang sakit tersebut. Kalau tidak berhajat kepada untuk memasang barut, wajib ke atasnya membasuh anggota yang sihat. Dan bertayamun di tempat yang luka. Maksudnya, okey, dekat muka ni tak sakit kan? Basuh pakai. Tayamum dekat tangan sebab tangan dia yang luka. Dia bukan dengan muka-muka sekali tayamum. Mukanya sihat. Maka dia jatuh kepada tempat yang luka. Ataupun muka ni nak kena balut separuh kan, sampai kat mata-mata ni kan tak boleh. Okey, tangan ni okey. Tangan ni perlu kena air. Begitulah. Ambil saja yang wajib. Okey, kemudian dan wajib bertayamum bagi solat fardu meskipun tidak berhadas dan tidak wajib membasuh anggota wuduk yang lain kecuali dia berhadas. Maksudnya kita kalau dia berhadas dalam keadaan hadas kecil, hadas besar semalam kita pun dah tahu. So maka perlulah ambil pada anggota yang lain. Kalau dia tidak berhadas, contoh dia wuduk, dia dah ada wuduk dah. Lepas tu kemudian tak habis lagi. Maka apa yang perlu dia buat? Maka dia ikut je lah kepada apa yang perlu dia buat tadi. Tidaklah wajib ke atasnya untuk dia mengambil yang lain. Ini maksudnya lah. Masa menyapu tidak ada masa yang ditentukan. Maknanya lepas dia pakai, kita teruslah boleh menggunakan. Tak boleh kata tunggulah Ustazah simen ni kering dulu ataupun tunggulah. Tunggu-tunggu tak ada. Dia boleh terus kita pakai. Hukum belat ataupun barut sama ada antara hadas kecil dan besar. Walau bagaimanapun apabila batal sapu pada hadas besar, maka wajib dibasuh di tempat tadi. Tempat barut kita tadi, tidak di tempat-tempat yang lain. Ini ruksah bagi mereka yang kena kepada barut ataupun belat. Okey. Itu kita sampai pada bab, ini baru cover bab wuduk je ni kita ni. Okey. Contoh tadi, bab tayamum. Anggota tayamum ada berapa? 2 saja, iaitu muka dan tangan. Dalam keadaan darurat, jika dibarut atau dibelat pada anggota tayamum, muka dan juga tangan. Apabila belatan atau barutan mengambil bahagian yang selamat, yakni yang tidak luka lebih daripada kadar yang diperlukan sahaja. Itu yang kita cerita. Maksudnya, kadar yang perlu saja untuk kita mengenakan air tersebut. Kalau kat sini, sini kena ada air lah.
Dia tak boleh. Okey, kita kat sini dia tipik. Sini tak apalah Ustazah. Tak boleh. Dia kena juga. Okey, selesai bab wuduk. Kita masuk dekat bab, ni best ni, part ni. Taharah dari hadas besar. Apakah yang dikatakan dengan hadas besar? Apakah yang dikatakan dengan hadas kecil? 2 hari lepas dia kita belajar. Sama-sama. Siapa yang rasa nak ni? Ni. Saja je, kalau tidak kita tidur. Apa beza taharah? Apa beza yang dikatakan hadas kecil dengan hadas besar? Hadas kecil ni satu je, perkara yang membatalkan wuduk. Hadas besar, perkara yang mewajibkan mandi. Dah settle. Tak payah pening-pening lah. Yang kita confuse adalah hajat kecil dengan hajat besar. Tu je. Perkara yang mewajibkan mandi, kita sebut tahu yang mewajibkan hukum dan jenis-jenis mandi. Makna mandi apa? Mandi ialah meratakan air ke seluruh badan dengan niat. Tu yang kita bincangkan. Pertama, apa yang membezakan antara ibadat dan adat adalah niat. Ni pun kita ada cerita semalam, niat ini. So contohnya kita ni, okey, nak mandi wajib. Wajib apa? Oh, sebab saya haid Ustazah. So saya nak pergi shampoo rambut. Tapi tak ada niat. Maka walaupun kita dah suci bersih apa semua, adakah ia dipanggil mandi wajib? Tidak. Sebab tidak ada niat. Tetapi niat ni bermula bila? Niat ni apabila kita mula niat di dalam hati. Bukan waktu saat kita ambil air untuk mencurah. Ini pun juga saya dah, alhamdulillah kita dah murajaah sama-sama bab mandi. Iaitu dengan menyucikan badan dan hatinya. Sebab itulah kena ada niat, menyucikan badan. Dan juga hatinya mencegaskan segala anggota dan merehatkan badan. Ini adalah dalam konteks mandi dari sudut syariat. Apakah dalil mandi ni? Dari surah Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang bertaubat dan orang yang membersihkan diri dari hadas dan dari kekotoran maddi dan maknawi. Maknanya Allah sangat suka bagi mereka ini yang dalam keadaan yang bersih. Contoh, kita ni berjima. Berjima malam. Adakah perlu mandi ataupun tunggulah esok subuh? Melalui hadis ini ataupun melalui firman Allah ini, Allah suka orang yang bersuci terus. Inilah dia. Maka apakah bahagian-bahagian mandi? Dia ada mandi fardu dan juga mandi sunat. Mandi fardu ialah mandi yang tidak sah ibadat kecuali dengan mandi apabila berlaku salah satu sebab yang mewajibkan mandi, iaitu janabah, haid, wiladah, nifas dan mandi. Ini adalah dipanggil mandi fardu. Janabah. Janabah ini bermaksud dia terjadi kepada 2 perkara. Yang pertama apa dia? Keluar air mani dalam keadaan yang kita rasa lazat. Walaupun kita tidak bersetubuh. Ini juga diwajibkan mandi. Ataupun kita berjima bersama dengan pasangan tapi kita tak keluar air mani. Pun wajib ke atas kita mandi. Ini dipanggil janabah. Apakah yang dimaksudkan dengan jima? Bersetubuh tanpa keluar air mani diriwayatkan dalam hadis Bukhari. Apabila seorang berada di celah 2 anggota yang 4, iaitu ni celah anggota 2 peha, 2 betis perempuan, kemudian dia memenatkannya dengan gerakan, yakni melakukan persetubuhan. Ini sampai diterangkan di dalam hadis betapa Islam itu detail untuk memberikan kita akan kefahaman. Maka wajib ke atas dirinya untuk mandi. Dan daripada riwayat Muslim, dia tambah lagi walaupun tak keluar air mani. Maksudnya bila kita ni kan dalam perkara ini berlaku tapi tak keluar air mani. Adakah perlu untuk mandi? Wajib ke atas kita untuk mandi? Wajib. Perkara yang diharamkan dengan sebab janabah.
yang diharamkan. Pertama, solat antara solat fardu ataupun solat sunat. Termasuk juga sujud tilawah ataupun sujud syukur. Kadang-kadang sujud syukur ni kan orang okey dapat apa-apa anugerah kot, terus sujud syukur. Tak boleh. Dia jatuh kepada perkara yang diharamkan. Maka riwayatnya datang daripada siapa? Ibnul Umar radhiyallahu anhu. Dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diterima solat tanpa bertaharah ataupun tanpa bersuci. Tapi di ayat ni dia kata solat. Yang dimaksudkan dengan taharah ialah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Ini menunjukkan haramnya solat apabila berhadas kecil ataupun berhadas besar. Termasuk juga dalam perbuatan sujud ini adalah sebahagian daripada perkara dalam solat. Walaupun tak ada takbiratul ihram kan, maka tidak dibenarkan sama sekali apabila kita dalam keadaan janabah. Jelasan ni kot saya rasa. Okey, kemudian tinggal atau duduk dalam masjid dalam keadaan janabah. Masjid yang bagaimana? Kita tahu adalah masjid. Duduk ni kalau dulu kita memang orang tak bagi. Tapi sekarang alhamdulillah ikut duduk belah tepi pun tak ada masalah. Sebab kebanyakannya kuliah-kuliah berlaku hari ni dalam masjid. Ataupun kadang-kadang kita boleh ambil ini dalam keadaan janabah, bukan dalam keadaan haid saja. Kadang-kadang kita kata, oh tak apa, saya tak haid, saya boleh je duduk. Tapi saya dalam keadaan janabah pun tak boleh. Maka dalam riwayat Abu Dawud, aku tidak halal masjid bagi perempuan haid dan orang yang berjunub. Berjunub ni adalah orang yang tidak mandi wajib. Kemudian sepi kita tahu dalam keadaan janabah tak boleh tawaf di Kaabah fardu ataupun tawaf sunat, kerana tawaf sama dengan solat, kedua-duanya disyariatkan untuk taharah. Pun tak boleh. Tak apa Ustazah, saya buat tawaf sunat je, pun tidak dibenarkan. Maka perkara tawaf mengelilingi Baitullah, perkaranya lebih sama dengan apabila kita solat. Kalau kita tengok dalam hukum solat ataupun fadilat-fadilat solat, kita kena tahu bahawa solat dengan kelilingi Kaabah ni sama. Iaitu kita meluruskan ibadat kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada niat lain. Maka luruslah niat kita tersebut. Keempat, membaca Al-Quran. Ini kita cerita bab janabah ni tadi. Dia bukan cerita bab haid. Belum lagi cerita bab nifas. Maknanya janabah ni kita takut kita terlepas pandang. Membaca Al-Quran ataupun pegang Quran. Kan keluar-keluar air mani dalam keadaan yang walaupun tidak bersetubuh tetapi keluar air mani dalam keadaan kita merasa lazat. Tak kira lah baik lelaki maupun perempuan. Okey, contohlah kita ambil lah cerita kelakar sikit. Kita pergi office, lepas tu keluar. Lepas tu okeylah on the way balik dan mandi ni. Kita pun peganglah Quran, kita pun mengaji. Kita kata solat dia tak boleh Ustazah. Tak, jawapannya tetap tidak boleh. Dia jatuh kepada perkara yang haram. Atau menyentuh kertasnya atau juga kulitnya. Sebab ini juga ditekankan oleh Rasulullah SAW, perempuan haid dan orang berjunub tidak boleh membaca sesuatu daripada Al-Quran. Daripada riwayat Al-Tamizi. Dan firman Allah dalam surah Al-Waqi'ah, tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Ini untuk kefahaman kita lah, penambah baik kan. Dia tak juga dalam orang kata bab-bab lain. Contoh, kita panggil Ustazah, ni dalam majlis taklim ni Ustazah. Kan? Boleh tak kita membaca? Boleh. Niat zikir. Ataupun kita baca Wirdul Latif pagi petang. Kan banyak potongan-potongan ayat Quran. Adakah tak boleh? Boleh. Tapi dalam niatkan ia bukan membaca surah Al-Quran, tetapi niatkan ianya sebagai satu zikrullah. Di sinilah perlunya kefahaman. Sebab ada orang yang kadang-kadang dia kata tak boleh langsung. Dia tak boleh ni, ayat Quran ni tak boleh.
Maka di sinilah dilakukan bahawa amalan-amalan kita tadi itu yang kita lakukan setiap hari itu kita jatuhkan ianya sebagai zikrullah. Itu dalam konteks janabah. Kita masuk bab haid. Haid ni dia bincang bukan secara dalam. Haid ni memang banyak lah. Kalau kita nak belajar tentang fiqh, tentang bab haid ni bertahun baru nak kira. Agak sukar. Sehingga kan ustaz saya kata, yang kita risau dalam bab haid ni bukan tinggal solat sebenarnya. Kita risau bila kiraan kita salah dalam pengeluaran darah haid ataupun pengeluaran darah-darah yang berserta dia panggil haid dalam keadaan yang kita solat. Itu lebih besar dosanya daripada kita tinggalkan. Maknanya kita tak tahu tentang apa pembelajaran ataupun tentang ciri-ciri haid ni. Kan? Darah macam mana kita ingat? Kita ambil lah tantah istihadah. Kita pun solat. Bila kita solat, kita risau solat tadi tu, kita tak tahu itu darah haid sebenarnya. Solat itu lebih besar dosanya berbanding sepatutnya kita tinggal. Inilah yang kita betul-betul kena faham bab haid. Tapi saya tak cerita detail bab haid ni. Yang saya cerita hanyalah apa yang kita boleh cerita secara basic untuk yang dikirakan sebagai taharah dari hadas besar yang mewajibkan mandi. Okey. Haid ialah darah yang keluar daripada pangkal rahim perempuan selepas daripada baliknya dalam keadaan sihat atau pada waktu yang tertentu. Apabila terhenti haid, maka wajib ke atasnya menyucikan diri dengan mandi. Maka sabda Rasulullah SAW kepada Fatimah binti Abi Hubaish, apabila datang haid, maka tinggallah solat, dan apabila terhenti haid, mandilah dan solatlah selepas itu. Okey, kita nak tengok waktu bermulanya haid. Dia mestilah kiraannya minimum 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam dengan 24 jam beza. Jelas 1 hari 1 malam. Ataupun 24 jam kiraannya berbeza. 24 jam, 8 pagi sampai 8 pagi esok, 24 jam. Tetapi kiraan hari subuh ni ataupun sampai ke maghrib kira 1 hari. Maghrib sampai ke subuh lagi kira 1 malam. Sebab tu kalau kita tengok kiraan 3 hari 2 malam nak kira macam mana dengan hotel. Maksudnya macam itulah. Lebih kurang kiraan-kiraan tersebut. Tapi saya tak detail lah bab ni. Maksimum 15 hari 15 malam. Ini maksimum bagi haid. Kemudian sekurang-kurangnya suci daripada 2 pusingan haid 15 hari 15 malam dan tidak ada haid bagi sebanyak-banyak suci. Ini lebih kepada yang kita tengok masa haid tersebut. Siapakah wanita yang tak turun haid? Ni ada lagi ke orang tak ke? Semua dah pergi solat. Isyak lah ni. Ke saya seorang yang tinggal ni? Ada Ustazah, ada. Ada Ustazah, ada. Okey. Janganlah cerita saya dah tak ada haid sebab saya dah menopause. Ada seorang wanita yang tidak pernah keluar haid, iaitu puteri kesayangan baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Fatimah Az-Zahra. Okey, settle bab haid, perlulah mandi. Senang cerita, pak kita kena mandi. Okey, wiladah ataupun melahirkan anak. Perempuan yang melahirkan anak jika tidak diiringi oleh darah, maka hukumnya seperti hukum janabah, sama juga. Dia lahirkan anak tak keluar darah, keluar anak seketul. Wajib ke atasnya seperti taharah janabah tadi. Wajib ke atas diri dia mandi. Okey? Ataupun jika diiringi oleh darah pun ia dipanggil sebagai darah nifas. Di sini ada perbezaan antara yang kita tengok wiladah dan nifas. Wiladah ni dia tak ada darah. Nifas dia diiringi dengan darah apabila melahirkan anak. Situasinya sama. Dua-dua kena lahirkan anak.
Saya pun tak pastilah kalau ada orang yang dia tak ada darah ke masa dilahirkan. Wallahu alam. Tapi berapa lama kiraan nifas? Standard 40 hari. Ini standard. Maksimum 60 hari. Lebih daripada tu, istihadah. Jelas? Kena pula lepas beranak kan, kena 62 hari. Darah nifas duk turun. Oh, kita pun duk pakat tak solat. Tak boleh. Lebih daripada 60 hari, ia dikira sebagai istihadah. Perlu ke atas kita untuk solat. Nifas ialah darah yang keluar mengiringi keluar atau lahirnya anak. Apabila terhenti darah itu, maka wajiblah ke atas kita untuk mandi. Ini darah nifas. Mana lepas je kita perlu mandi selepas selesai. Tapi ini yang dipanggil standard 40 hari, maksimum 60 hari. Okey Ustazah, saya tak adalah sampai 40 hari. Mungkin dalam 20 hari. Itu bolehlah. Dah kita yakin dah berhenti, bolehlah kita untuk solat. Okey, ada soalan tak Pak Wiladah? Okey, contoh. Kita panggil. Keluar darah ketika mengandung. Apabila perempuan itu mengandung, keluar darah dan masanya sekurang-kurangnya masa haid 1 hari 1 malam dan tidak melebihi sebanyak-banyak masa haid. Maka darah itu dikira darah apa? Dia mengandung, tiba-tiba dia keluar darah masa mengandung. Bleeding Ustazah? Ya ke? Kira macam mana tau? Ada ke tak ada ni? Lepas ni saya suruh buka kamera rasanya ni. Ada Ustazah, ada. Rasa-rasanya darah apa? Kita bukan tak tahu lah Ustazah. Tu bleeding namanya. Okey. Jawapannya darah haid. Nampak? Tapi kita kena tahu, kiraannya lebih kurang sama dengan darah haid 1 hari 1 malam. Ataupun tak melebihi 15 hari. Lebih pada 15 hari itu dikira sebagai darah istihadah. Dia wajiblah ke atas dirinya untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram ketika dilakukan seperti waktu haid. Jelas? Ustazah nak Kita- tanya, Macam mana pula darah haid Ustazah sedangkan dia mengandung? Itulah saya pun tak pasti. Adalah dalam proses-proses wanita itu dia mengandung. Tapi selalu kita panggil bleeding lah. Maknanya ciri-ciri haid tu ada. Kita tengok dekat sini. Adapun jika darah yang keluar itu kurang dari 1 hari 1 malam atau lebih daripada 15 hari, dia dikira kurang daripada 1 hari 1 malam. Dan lebih 15 hari, itu darah istihadah. Maka wajib ke atas dirinya untuk solat. Sama jugalah kiranya tadi. Maknanya waktu mengandung pun ada orang yang keluar haid. Mungkin boleh dijelaskan dengan lebih detail dengan orang-orang yang lebih berautoriti. Jangan tanya saya lah, saya tak berautoriti. Okey. Perkara yang diharamkan dengan haid dan nifas. Sama juga. Sama juga dengan apa yang diharamkan disebabkan janabah, kita semua tahu. Cuma ditambah lagi 2 perkara iaitu berpuasa sama ada fardu dan puasa sunat pun tak boleh dalam haid dan nifas. Fardu dan juga sunat dari bersetubuh. Seterusnya adalah mati. Apabila seorang Muslim itu mati, maka diwajib mandi ke atasnya sebagai fardu kifayah. Jika tidak seorang pun memandikannya, semua orang yang mengetahui matinya itu semua berdosa. Ini kita tahulah. Selalu kita duk pakatlah dengan orang yang nguruskan kematian. Orang panggil apa? Khairat kematian. Duk pakatlah, tak apalah, biarlah dia buat. Maka kita pun mengambil sewenang-wenangnya dengan kita meletakkan bukan fardu kifayah, fardu tak payah terus. Okey, mandi-mandi sunat kita tahulah. Mandi sunat ada berapa? Kenapa wujudnya ataupun ada istilah mandi-mandi sunat? Okey, mandi sunat ni saya ceritalah. Pertama, contohnya mandi sunat hari Jumaat bagi mereka yang ingin hadir untuk solat Jumaat. Itu satu. Yang kedua, mandi hari raya puasa dan hari raya haji sama ada hendak hadir ataupun tidak untuk solat. Ini mandi sunat. Ketiga, mandi gerhana matahari dan juga bulan. Mandi sunat gerhana matahari. Mandi untuk solat minta hujan.
Mandi untuk orang yang memandikan orang mati. Mandi orang yang memandikan orang mati pun ada mandi sunat. Mandi berhubung dengan menunaikan haji. Contoh kita nak tawaf pun kadang-kadang ataupun menunaikan haji, kita mandi sebelum kita berihram itu, sebelum kita masuk tanah suci, ada yang kata mandi sunat dulu. Wukuf di Sunat Arafah ihram. ataupun melontar. Ya. Okey, Mandi so sunat ihram. mandi Mandi sunat sunat ihram ihram. kan. So Betul Ustazah, ada satu lagi mandi katanya mandi sunat taubat. mandi dia ada yang panggil mandi sunat taubat, macam-macam lah mandi sunat. Soalannya, kenapa ada keluar mandi sunat? Tak apa Sebab dia nak- hari special Ustazah. saya suka jawapan tu. Sebab saya pun Nak jawab bagi- yang itu. Allah nak bagi pahala kita lebih tak? Ya. Ha, betul benar. Ustazah. Allah nak bagi pahala Ustazah. Ya. Betul. Habis yang kita duk mandi pagi petang tu tak dapat pahala. Sebutlah mandi sunat. Dapat pahala. Okey. Sunat taubat. Mandi hari-hari pun sebut dah, tapi kena basah semua rambut dah. Jawapan ni yang lebih tepat. Salah lah jawapan tadi. Bukan dia Salah lah betul jawapan kita betul. lah. Semuanya betul. Itu dia panggil fadilat. Okey, sebab kenapa Allah turunkan mandi-mandi sunat ni? Sebab kita kena tahu iklim Malaysia dengan iklim negara Arab beza. Sebab tu Allah turunkan seperti tersebut. Contoh kita ni iklim di Malaysia ni dia lembap. Tetapi iklim di Arab dia panas dan kering tapi dia berangin. Kepeluh kat sana tak bau. Betul tak? Siapa yang pergi Mekah dah tahu. Dia berpeluh, dia tawaf tu peluh tapi wangi. Sebab dia tak lembap. Maka masyarakat Arab Apa ni, pula wangi pula Ustazah, kalau kena Tok Arab, Tok India tu bau itu juga. Busuk. ini nak cerita ni Kak Ni. Kenapa mereka bau? Sebab diorang ni ada yang seminggu tak mandi. Ini kisah dia. Kita tak apa. Sebab tu orang kalau kita selalu dengar tak apa kita ni kalau pergi sana. Sebab kita ni culture orang Malaysia ni rajin mandi. Pagi petang mandi. Sejuk kejung mandi tu. Kalau tak mandi tu tak selesa tidur. Itu kita punya orang panggil culture. Tapi mereka kadang-kadang kat sana sebab tu kena sebelah orang Arab. Juling di mata. Kan? Boleh beza Saya buat, Sekali dia istilam tu, tarik nafas kita. So kita jangan terkejut lah kalau dalam keadaan macam tu. Sebab tu Allah tu dia turunkan Islam tu, dia turunkan solat mandi sunat ihram, bersih lah kan. Itu antaranya. Kalau tak ada tu jawapannya kita lah orang Malaysia paling parah untuk kita tengok. Okay, jelas tadi kita tahu rukun-rukun mandi, bab kata Kak Ani, pertama niat, yang kedua melartakan seluruh termasuklah rambut. Niat dia terus dapat pahala. Okey. Seterusnya sunat mandi. Ni tahulah, pertama baca bismillah. Ini sunat bukan wajib. Kalau nak ikut boleh, alhamdulillah, baca bismillahirrahmanirrahim. Basuh dua tangan di luar bencana air, kemudian basuh kemaluan kita. Ini pun perkara-perkara sunat, mengambil wuduk dengan sempurna. Ini yang semalam saya cerita tu. Ambil wuduk dengan sempurna, kaki last sekali. Pun ada juga disiram air di celah-celah rambut, kemudian dibasuh sebanyak 3 kali. Ini sunat bukan wajib. Kan? Kadang-kadang orang duk ingat yang sunat ni jadi wajib. Oh ya Allah, terlupa pula basuh 3 kali. 3 kali ini perkara sunat dalam mandi. Okey. Menggosok badannya berturut-turut. Ni yang kita cerita tentang bagaimanakah mandi apabila kita terjun dalam sungai. Ya Allah, aku niat nak mandi wajib. Suci daripada head pun turun kejebung dalam sungai. Basah habis pada hujung rambut sampai hujung kaki. Yakin semua kena air. Allah, naik. Lupa gosok kepala. Lupa gosok celah-celah. Nampak? Jawapannya adalah menggosok badan berturut-turut ini dipanggil masih lagi dalam perkara sunat. Kita yakin dia dah mengalir kepada seluruhnya. Okey? Membasuh tempat-tempat kulit yang berlipat atau
berliku-liku, contohnya dua telinga kita, ini rukun mandi mandi-mandi sunat tadi lipatan perut itu di dalam pusat dan sebagainya, ini masih lagi dalam perkara-perkara sunat. Kalau dah berendam duduk dekat dalam sungai itu 3 jam, rasa-rasa masuk tak silap pusat. InsyaAllah masuk. So kena fahamlah, membasuh 3 kali sebagai kias di atas wudu. Okey. Makruh mandi, meninggalkan segala sunat yang tersebut. Makruh lah. Dan terlalu banyak guna air pun makruh. Mandi dalam air yang bertakung pun makruh. Bertakung macam mana? Dia duduk statik, dia dekat dalam tu, air dia air bertenang. Dia tak mengalir keluar dan tidak mengganti yang baru. Air yang tak cukup 2 kolah kot. Air bertakung. Air bertakung pun tak Air boleh. bertakung yang tak cukup 2 kolah, yang besar cukup 2 kolah tak apa tak? Dia kena sentiasa mengalir. Ini untuk sunat mandi wajib. Kalau ambil wuduk tu cerita lain. Ini untuk mandi. Khususnya mandi wajib lah. Air Ustazah nak bertakung. tanya, Ya. Ustazah kata semua yang sunat, mana satu yang wajib Ustazah mandi? Maksudnya banyaknya yang sunat, tetapi yang wajibnya ke atas kita, dia rata seluruh badan. Agaknya rasa. Maksudnya rata ni kalau kita yakin, contohlah kan, kita duduk dekat bawah shower. Aku niatnya sunat ni. Duduk lama. Sekali dah duduk lama ni, dah yakin ni mengalirlah seluruh tubuh badan kan. Duduk bawah shower ni dekat setengah jam. Mengalirlah air. Lepas tu akak keluar. Keluar, Allah, aku lupa gosok badan tadi. Aku lupa gosok celah-celah. Itu dia jatuh kepada sunat. Jadi dia yakin masuk kepada mengalir seluruh air kepada tubuh badan. Ada beza kan? Sebab tu kadang-kadang part ini orang yang dia salah. Dia terjun dalam sungai, duduk mandi dekat dalam sungai kan. Duduk dalam sungai dia niat. Sebelum dia terjun sungai, ya Allah, aku niat ni nak mandi wajib. Sebab haid. Dia pun mandi dengan family dia. Berjam duduk dekat dalam tu. Mandi. Main pasir semuanya kan. Lepas tu dia naik. Nak solat zuhur. Allah, belum mandi wajib lagi ni, dia kata. Tadi niat dah. Tapi lupa gosok celah-celah tangan ni. Kan? Lupa nak gosok kepala-kepala. Tapi sebenarnya kalau ikut dah berendam tu, rasa-rasa yakin tak air tadi mengalir kepada seluruh badan? Yakin Ustazah, sebab kita berenang pun mesti bergerak-gerak kan? Ya. Takkan kita berenang tegak aje, mesti masuk semua. Itu maksud dia. Sebab ada orang yang dia duduk berendam, lepas tu dia naik. Dia kata, tak mandi wajib lagi. Ni dia kata, sebab lupa nak gosok tadi. Itu maksud dia. Maka wajibnya, kita yakin mengalir air dalam seluruh tubuh badan. Dan menghilangkan segala kekotoran. Ada berendam tu confirm dah hilanglah segala kekotorannya. Itu dalam rukun-rukun mandi. Saya rasa kita tak adalah masalah dekat sini. Maknanya dia kena rata. Air bertakung. Air bertakung ni dia air mengalir. Kalau air bertakung ni yang tadi lah dia cerita. Mandi dalam keadaan air bertakung. Air bertakung ni tak ada pengeluaran. Keluar masuk tu tak ada. Dia bertakung kat situ. Dia maksudnya. Orang Malaysia mandi dah macam itik dah. Arab panggil kita itik, main air. Kalau Arab dia susah sikit lah mandi air sikit je kan. Kalau kita ni insyaAllah lah. So far dekat kita ni tidak ada masalah lah. Sebab kita memang culture kita dia ajar daripada kecil, kita dia ajar mandi pagi petang. So tidak ada masalah ke atas kita sebenarnya. Tapi kita ni benda-benda yang macam ni yang kadang-kadang kita selalu terlepas pandang. Kan? Melewat-lewatkan, nak mandi lagi. Boleh lah. Tapi dia macam dah takut, risau menjadi pembaziran. Kadang-kadang ada orang yang dia tak yakin mandi wajib dekat dalam sungai. Pun ada orang tak yakin. Saya pakai tudung susah. Nanti kan rasa-rasa masuk tak dalam rambut. Kalau dia duduk berendam 3 jam, tak masuk benda. Contohlah kan. Tapi macam mana tu sehingga kan Islam ni dia detail kan sampai bab wuduk pun dia cerita. Wuduk ketika kita duduk dalam sungai. Wuduk ketika kita duduk dalam laut. Perlu ke kita nak ambil ikut tertib macam tu? Sedangkan seluruh anggota kita ni dah kena. Itu betapa
tidak ada agama yang mendetailkan atau mendefinisikan hukum-hukum ini melainkan agama Islam. Dia tak boleh ambil. Tapi insya-Allah lah kita ni dalam keadaan mazhab Asy-Syafi'i ni dia lebih kepada kesempurnaan. Dia lebih sempurna berbanding dengan mazhab-mazhab yang lain. So jelas? Jelas, satu dah senyap. Sekejap lagi semua nak pergi mandi kot. Ada Ustazah ada. Faham. Ada Lepas ni dah pakat pergi mandi. Maksudnya kita macam tu lah. Cerita yang saya cerita ni kadang-kadang yang saya cerita tentang tu adalah diri saya sendiri. Contohnya bila terjun dekat dalam duduk dalam sungai kan. Ya Allah, niat nak mandi. Tapi macam mana? Takkan nak gosok-gosok depan orang kan? Malu kan? Itu berlaku pada diri saya. Sebab tu saya bila belajar ni, tak perlu pun. Sebab confirm lah, yakin lah semuanya kena. Kalau duduk dalam air, selam lah sikit. Lepas tu gosok-gosok dia orang tak nampak. Ini biasa buat. Itu pengalaman kan? Sehingga kan, contoh bab wuduk pun, ini ialah kita tak belajar macam saya lah, kawan lain belajar. Saya macam bab wuduk, punyalah pergi ambil kat tepi sungai bersungguh berwuduk. Tak perlu pun, niat je wuduk, selum satu badan, selesai. Semua anggota confirm kena. Itu maksudnya. Bermakna kita mandi wajib macam tu tak payah. Tu niat wuduk sekali lah tak? Ya. Ini selang pergi ambil wuduk dulu. Lepas tu gosok dah bukan kata kita je tahu mandi wajib dengan satu kawasan dengan kita seangkatan jiran-jiran tetangga. Tahu kita mandi wajib macam tu kan. Maksudnya macam itulah. Betapa Islam itu dia memudahkan. Tetapi bagi orang di Malaysia ni saya rasa tidak ada masalah. Tapi risau dan rusing apabila kita berada di tempat sejuk. Contohnya di Korea kan. Ni kan tempat-tempat sejuk yang kalau pergi pun sampai kena pakai kat telinga ni. Akan jatuhlah hukum-hukum tersebut. Duduk kat Korea sejuk, tiba-tiba esok pula raya. Raya apa? Sembahyang raya. Inilah jatuhnya rukun-rukun mandi tersebut. Jelas Ni duk pakat mandi macam saya lah. Macam dulu pun macam sebab kita tak yakin. Sebab tu bila dah ada ilmu, insya-Allah bolehlah memberikan keyakinan kepada kita. So ada soalan. Kalau ada ketua kelas jarang ada soalan sebab soalan tu ketua kelas selalu tanya. Yalah sebab kena tanya kalau tidak mata tutup. Nampak? Betul lah. Memang kita baru tahu. Hatta diri saya sendiri baru tahu. Sebab kita ni baru kita tahu. Okey. Period boleh mandi sunat ke? Period ni dah jatuh kepada dalam keadaan kita hadas besar. Bila kita jatuh dalam keadaan hadas besar, benda yang mewajibkan haramlah ke atas kita untuk kita mandi. Jelas? Ustazah nak tanya. Okey, kalau kita mandi hari-hari tu perlu tak kita niat? Mandi hari biasa setiap hari itu. Boleh. Niat tu dia bagi pahala. Contoh mandi memang dah dapat pahala. Contohlah kan. Kita mandi. Mandi tu confirm dapat pahala. Tambah niat dapat 2 pahala. Tu je. Jelas? Niat yang paling maknanya kita niat mandi tu untuk bersihkan diri untuk ibadah. Macam tu niatnya lah. Ya. Saya ada orang kata macam Kak Ani cakap tadi mandi sunat, mandi taubat. Mandi sunat taubat. Boleh jugalah tapi kita tak ketengahkan benda tu. Saya tengok kat YouTube lah ustaz tu kata kita mandi sunat taubat. Saya pun pernah dengar tentang benda ni, terutama kalau kita nak buat ibadah khusus. Contohnya nak pergi umrah, nak pergi haji, orang kata kena mandi apa? Mandi sunat sunat taubat. Maksudnya mungkinlah ada sunat taubat ni mungkin lebih kepada dia melibatkan penglibatan kerohanian. Maksudnya saya tak tahulah pergi umrah kena mandi sunat taubat tu tapi dia kata boleh buatlah seminggu sekali ke dia kata. Tapi wallahu alam saya pun tak dapat pendetailan hadis kan. Sebab ini YouTube ni kadang percaya kadang tak percaya tu je. Tapi selagi mana dia membawa kepada kebaikan, kita niat untuk baik. Tapi kita tak boleh katalah, tak boleh tu bid'ah. Itu bukan urusan kita. Itulah. Benda tu baik kan.
Okey, yang kata kan kita kalau mandi dengan 5 purut, 5 nipis tu, adakah kemungkinan benda tu membuangkan yang tak elok kat badan ke? Adakah macam tu, Ustaz? Ya. Tapi ada ya. Ya. Dia kata tapi janganlah niat buang badan, tapi elok untuk kita mandi dengan air limau, air bunga ni. Ya. Sebab limau dia ada rahsia dia, bunga ada rahsia dia. Masing-masing ada rahsia lah. Sebab tu orang mandi bunga kan, 7 bunga. Kenapa ambil 7 bunga? Sebab masing-masing dia ada aura dia. Masing-masing Allah tu memberikan kepada benda-benda itu mempunyai kelebihan. Kalau macam air limau ni kita tahulah. Cuma tak boleh lah kita mandi air bunga ni kerana ni tak dapat jodoh jadi nak kena mandi air bunga ni. Tak boleh lah. Saja kita mandi untuk hilangkan sakit-sakit badan kita sakit-sakit tu boleh. Kan? InsyaAllah lah. Niat baik je lah. Tapi kalau kata tak ada jodoh, nak cari jodoh, wallahualam lah. Kita tak pernah test lagi. Cubalah kepada orang, manalah tahu rezeki dia. Wallahualam. Ada orang bomo-bomo dulu untuk bomo. Dia nak buat tu dia mandi dengan air bunga. Kalau perkataan bomo pun kita dah tahu. Jawapannya itulah. Kan? Maksudnya. Jelas? Okey, jelas. Okey, ada soalan. Banyak pula part mandi Nampak sangat orang Malaysia ni suka mandi. Okey, nanti insyaAllah kita akan masuk bab tayamum. Tayamum ni kita masuk basic je lah. InsyaAllah sunat-sunat tayamum, perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Ini basic je. Lepas habis bab tayamum, kita akan masuk part solat. Solat ni pun dia masuk kepada benda yang kedudukan dalam Islam, hikmah-hikmah solat, fardu difardukan, sejarah syariat solat. Itu antara bagaimanakah dalam bab solat, insyaAllah. Okay, kalau tak ada apa, kita akan tangguh dulu kuliah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan juga surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Aisyah. Sama-sama. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.